Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ila al-akhir ayat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, hendaklah dia mengerjakan haji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita fala yarfus wala yasfuq wala yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Sesiapa yang datang ke rumah, yakni Makkah, tidak berhubungan dan tidak melakukan perkara-perkara fasik, dia akan kembali ke rumah asalnya seperti mana dia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pegawai dan kaki tangan MBI, seterusnya yang saya mulakan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu sementara menunggu waktu solat fardu zuhur, dan alhamdulillah kita dapat merasai suasana keindahan bulan Zulhijjah yang kita tahu bahawa kelebihannya sangat banyak berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dalam majlis ilmu yang sedikit ini kita dapat ilmu, sedikit perkongsian pengalaman, dan menjadi asbab untuk kita bersemangat untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sihat tuan-tuan Baik. Jadi terima kasih atas jemputan, dan pagi tengah hari ini saya dibagi tajuk berkaitan dengan perjalanan ibadah haji dan umrah, ya. Ini lebih kepada perkongsian ilmu dan pengalaman sebenarnya, ya. Jadi masa tak panjang. Secara ringkas, bila disebut tentang haji dan umrah, ya, banyak tafsiran, tetapi haji mudah fahamnya beginilah, iaitu mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji dengan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haji. Tapi kalau umrah ni pula mengunjungi Baitullah pada bila-bila masa sepanjang tahun untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Itu sebahagian maksud, ya. Sebenarnya banyak lagi, ya, banyak lagi terjemahan berkaitan dengan haji dan umrah ni, dan saya kira semuanya ada di dalam Quran dan hadis tentang keutamaan ataupun dalil-dalil yang menunjukkan perintah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalil yang paling masyhur di antaranya, ya, sebab kita mengaji sikit, memang kita tengok bila ada ayat Quran hadis ni, kita confident sangatlah.
Tapi kalau ada orang kata, yakin ke haji ni kena buat ke, itu memang orang sel-selnya tak bersambung lagi lah. Kata gitulah. Ya, semua tahu ya. Baik, surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ya, walaupun saya tak urai, tuan-tuan pun dah faham bila dah dikatakan dan Allah mewajibkan manusia, merujuk kepada orang Islam wajib mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalil lagi yang jelas tuan-tuan, pendek tetapi masya-Allah ya, lagi jelas, iaitu surah Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah 196 ya. Jadi kalau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaklah tuan-tuan ya. Di antara hadis yang paling masyhur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, dibina Islam, bunyal Islam ala khams. Dibina Islam itu atas 5 perkara. Pertama syahadah, yang kedua solat, 3 haji, 4 puasa, 3 zakat, 4 puasa, 4 Allahumma salli ala, apa otak tengah hari jadi macam pula. Sejuk sangat pun ya, kat pejabat sejuk, kat sini sejuk ya. Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khams ya. Pertama solat, syahadah, solat, kemudian zakat, puasa dan haji ya. Jadi ini rukun Islam yang tak boleh ditolak. Tolak satu, rosak akidah. Buka kitab fiqh, jumhur fuqaha, jumhur ulama mengatakan ibadah haji dan umrah wajib. Siapa yang kata umrah tu sunat? Tak. Pertama kali adalah haji dan umrah itu wajib, dan seterusnya adalah disunatkan bagi yang berkemampuan ya. Jadi itu satu. Kemudian kita tengok beberapa kelebihan-kelebihan ni muslimin muslimat ya, sebelum kita melihat perjalanan haji itu sendiri ataupun umrah itu sendiri tuan-tuan ya. Ini kelebihan-kelebihannya. Salah satunya saya sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang pergi haji dan umrah dengan bersungguh-sungguh, dipenuhi rukun dan syaratnya, baliklah ia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, riwayat hadis yang sebutkan tadi, man hajjal baita falam yarfus wala yasfuk raja'a kama waladatahu ummah. Ya, ummuh ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melaksanakan ibadah haji semata-mata kerana Allah dan tidak menuturkan perkataan yang keji. Sebab tu muslim haji ni kena jaga tuan-tuan, mulut tu jangan laser sangat. Ini memang kalau siapa yang pergi kursus haji ni sangat ditekankan sangat. Ini juga ditekankan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam soal adab-adab ni ya, mengaji mulut kena jaga. Mendiam ajalah, menang wae. Kaya orang isau ngomong menundap bisu wae, menang wae. Ditakon ni anggar iso jawab ya, anggar orang menang wae. Takon dengan orang menang. Cakap dengan ni sini boleh, cakap dengan orang Arab jangan cakap je tak faham dia. Ya, kemudian tidak melakukan kefasikan ya, yakni keluar daripada ketaatan, maka dia akan kembali seperti bayi yang dilahirkan ibunya, bersih daripada dosa. Maknanya betul-betul suci. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang tengok orang balik haji, berumrah lah tuan-tuan ni, haji lagi luar biasa, tuan-tuan tengok serinya lain kan, sebut sebagai munawwarin, betul? Tuan-tuan akan tengok tuan-tuan. Itulah itu kelebihan orang yang pergi sana. Tapi kita ni tuan-tuan nak munawwarin walaupun tak pergi ke sana. Ya, tak pergi ke sana, 2 cara yang paling masyhur. Yang pertama, rajin-rajin tak solat malam, tahajud. Rajinlah tuan-tuan.
Asal 1/3 malam, ya, paling awal. Paling bagus 2/3 malam, lebih kurang start dalam pukul 2.30, pukul 3. 2.30, 3 tuan-tuan bangkit tiap-tiap malam lah. Tapi bukan ya Allah jernihkanlah mukaku, jangan gitulah, tak dapat apa-apa. Baik pakai bedak je banyak-banyak, kan? Bukan. Tuan-tuan dengan wuduk, dengan solat, tuan-tuan Masya Allah kita boleh kenal. Betul lah 3 tadi tuan-tuan, sorry, betul lah 3. Satu ya solat malam. Boleh buat tak? Boleh, ya kan? Yang kedua tuan-tuan, Quran tu jadi kekasih nombor 1. Baca Quran, hafal Quran. Baca Quran, hafal Quran. Baca Quran, hafal Quran. Tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan tengok pelajar-pelajar tahfiz yang bersungguh-sungguh, air mukanya lain sangat tuan-tuan. Betul, ya? Dan yang ketiga, ini paling senang. Kalau tak boleh jaga juga, ni tak usah jadi orang lah. Ya, apa agak-agak? Ya, jaga wuduk. Jagalah wuduk tuan-tuan. Batal wuduk, batal wuduk, batal wuduk, insyaAllah. Okay, ya? Itu diantara nak menjadikan orang yang mudah-mudahan nampaklah munawarid, tapi ini kelebihan luar biasa. Balik tuan-tuan tak ada dosa, bersih sebersih-bersihnya. Allahu Akbar. Lepas tu kalau boleh mati kat sana tuan-tuan, matilah kat sana. Lepas tu lagi kalau orang tengah haji, umrah, mati dalam keadaan ihram, jangan dipelaj. Maknanya kalau boleh dikuburkanlah dengan kain ihramnya tuan-tuan. Masya Allah. Ya, jangan bawa balik, jangan sibuk-sibuk nak bawa balik Malaysia, tak payah, ke bumi je kat sana tuan-tuan. Ya, ini kelebihan orang yang mengerjakan haji dan umrah. Manalah tahu tuan-tuan, berapa banyak orang yang selesai wukuf, selesai dia haji, meninggal kat sana. Ramai tuan-tuan. Masya Allah. Tu kalau mati tuan-tuan, nak kata macam mana lagi, mudah-mudahan Allah terima dia dalam keadaan tak ada dosa. Luar biasa kelebihannya tuan-tuan. Ya, tu dekat sini pun boleh, tapi kat sana luar biasa. Sebab kita kat sana memang sibuk 24 jam ibadah, betul? Kat sini tengok solat 5 minit, handphonenya sejam. Macam mana tuan-tuan? Baca Quran 5 minit, handphonenya setengah jam. Macam mana tuan-tuan? Kan? Rugi tuan-tuan. Baik. 2, kata Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qal al-umratu ila al-umrati kafaratan lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Ni kalau saya tak terjemah pun tak hafal dah. Tahu maksudnya pun. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, antara satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa. Itu satu. Sebab tu bila ada orang kata pergi umrah sekali boleh cukup lah, kata ni, Masya Allah. Yang ada mampu pergi tak ada masalah. Tapi kalau boleh pergi, jangan buat umrah sekali, buatlah satu umrah lagi. Paling kurang biasa travel bawa 3 kali biasanya lah. 1 bila sampai miqatnya Qarn Manazil, 2 ketika mana di Ja'ranah, yang ketiga di Hudaibiyah. Itu kan? Ramai belum pergi kan? Belum pergi ya? Kalau belum pergi, doa pergi. Ya, biar tahu Ja'ranah tang mana, Hudaibiyah tang mana. Pergilah tuan-tuan. Ya, ini 3 tempat yang masyhur. Yang lain kalau dia pergi Taif, itu ada hukum. Sampai Qarn Manazil mesti kena niat umrah kalau yang nak buat umrah, dan kalau tak buat, dia tak boleh buat di niat di mana. Dan ini sebahagiannya mengatakan pandangan paling masyhur lah. Banyak jemaah haji para mutawif pegang yang ni. Kalau dah tak nak buat umrah, tak apalah. Tapi kalau dah buat umrah lagi, nanti kena dam kalau kita keluar ke Qarn Manazil. Ya, tu tak apalah. Baik, itu ya. Umrah ke umrah, kata Nabi SAW, menghapuskan dosa. Umrah ke umrah. Ya, kalau tuan-tuan setahun boleh pergi 2 kali, mana umrah tahun ni, awal tahun pergi umrah yang hujung tahun, antara keduanya menghapuskan segala dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga.
Al-hajju al-mabrur, kata Nabi SAW, laisa lahul jaza illal jannah, baginya balasannya tak ada lain syurga. Itu di antara hikmah tujuan utama, ya, mudah-mudahan lillahi ta'ala, tapi ini di antara kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW janjikan, ya, sebagai motivasi untuk kita bersemangat. Lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah terima, ada ganjaran. Tuan-tuan buat kerja, dapat projek, dapat projek, siapkan, dapat ganjaran, dapat bayaran, jelas. Tapi dapat kerja tak dibuat, dapat ganjaran tak? Tak ada, sepirnya jelas. Yang ini lagi ganjaran daripada Allah SWT. Lepas tu secara ringkas, dalam masa 2-3 minit sebelum kita melihat apa tentang haji ni dan umrah ni, tuan-tuan. Pertama, hikmah haji ni tak urai dah. Pertama, dapat balasan syurga. Tadi sebut dah, minta dengan Allah Ta'ala paling tinggi syurga apa? Jannatul Firdaus. Yang kedua apa? Jannatul Ma'wa. Dia kata Jannatul Aden. Tak apalah, dan seterusnya. Mintalah dengan Allah Ta'ala, tapi paling tinggilah kalau boleh, ya, insya-Allah. Allah boleh bagi tak? Boleh, tak ada masalah, ya. Yang kedua, menjawab panggilan Allah Ta'ala. Orang pergi haji umrah ni, tuan-tuan, sebab tu selalu kita dengar berapa ramai orang yang jutawan, duitnya banyak, tapi tak dapat pergi, tuan-tuan. Ada je macam alasan. Kena ingat, tuan-tuan, boleh jadi Allah tak panggil dia. Sebab tu bila orang yang nak pergi umrah khususnya lah, tuan-tuan, nak pergi haji ni pun banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan pun dengar kan, orang dah pergi haji dah dipanggil, bila ambil buku kesihatan, tiba-tiba cek, kencing manis lebih 8 dah. Kan, tak sangka kan. Sebab tu, tuan-tuan, hati-hati, ada kencing manis tak kencing manis, pergi cek. Kalau tak nak pergi cek, ada cara kan. Saya pernah sebut dulu kan, lepas buang air, kalau ada tak ada semut datang, okey. Kalau ada semut datang sikit-sikit, tu baru ada sikit. Tapi kalau buang air lepas tu banyak semut datang, tu dah mula bahaya tu. Paling bahaya belum buang air, semut tunggu. Tu paling bahaya tu. Saja usik, tuan-tuan, tak lepas. Ini saya sebut ni, tuan-tuan, ada 2-3 orang dia telefon, Ustaz boleh tolong tak Ustaz? Apa cerita? Ini loh Ustaz, masalah macam ni. Ni saya tak boleh buat apa-apa dah ni. Saya tak ada laluan nak tolong. Memang saya tak ada pun, cuma berdasarkan apa yang kita ialah sikit-sikit, ya, kita cuba usahakan sikit-sikit lah, kan. Tapi kalau yang ini doktor dah tak lepas, memang tak berani dah, memang tak ada harapan. Sudahnya, tuan-tuan, pasal kencing manis je, berapa orang tak lepas? Betul? Tuan-tuan dengar kan? Berat, bacaannya tinggi, tuan-tuan, tak boleh pergi. Ya, dah, saya adalah beberapa orang, tuan-tuan, yang tak dapat pergi, tuan-tuan. Saya ingat saya orang kampung saya pun ada, tuan-tuan, pun tak dapat pergi, tuan-tuan. Dah dapat surat tu, kita kalau dah dapat surat tu dah rasa seronok sangat luar biasa. Kerja dah tak berapa semangat dah, terbayang Mekah, terbayang Kaabah, terbayang apa lagi, Syekh Abdul Rahman Sudas, terbayang lagi apa lagi, nasi Arab. Ini saudara siapa ni? Betul lah, yang dah pergi nasi Arab kan. Tapi kita tu Kaabah, makam Nabi, seronok sangat luar biasa kan, ya kan. Baru dapat surat, tapi Allahu Akbar, sudahnya terpaksa menerima hakikat bahawa pada tahun itu dia tak dapat pergi haji. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Boleh jadi Allah tak panggil dia, tak masuk dalam senarai. Sebab tu sama juga umrah, tuan-tuan. Sama dengan umrah, sama, tuan-tuan, selalu dengar. Mungkin pernah berlaku di kalangan kiri kanan depan belakang kita, betul? Ada seorang ustazah mutawifah, kan, dia telefon saya. Dia agak lama, dia kata, Ustaz minta pandangan, kenapa suami isteri nak pergi umrah, dah siap semua dah, dan dah siap dah, tinggal mungkin 2-3 hari lagi nak terbang, suaminya meninggal. Dah terang-terang suaminya tak pergi umrah, tak dapat, betul? Isterinya boleh pergi tak? Tak boleh. Nampak tak, tuan-tuan? Nak bagi tahunya, sebab tu umrah dan haji adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Kerana nak sampai ke sana, yakinlah, tuan-tuan, selain daripada doa kita, saya sebut ujung lah, awal, tapi walaupun perkara tu hujung, doalah dengan Allah Ta'ala, minta dipermudahkan,
Dan itu pun yang disebut oleh kursus haji ke kursus umrah, tuan-tuan, doa. Saya tahu tuan-tuan ada yang nak pergi umrah dah bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Bulan 12 tu super peak hour, start 16 hari bulan cuti sekolah, super peak hour, bukan peak hour lagi, super peak hour. Sebab tu harga memang agak mahal tuan-tuan. Siapa yang pergi time-time tu tuan-tuan kena check betul-betul. Takut pasal kita dah dengar dah. Dengan jumlah tu macam tak logik. Sampai sana kena bayar 1,000 lebih. Tak nak awak kena bayar. Letih tuan-tuan. Kita tak ada macam tu. Tapi nak bagi tahunya tuan-tuan, memang dah ada rancangan. Sebab tu doa dengan Allah, ya Allah, sampaikanlah aku, sampaikanlah, rajinlah baca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Sebab tuan-tuan dah merancang bayar deposit sampai waktunya tak boleh pergi. Betul? Betul. Saya sendiri dah ada pengalaman begini. Mungkin Allah tak izinkan, bukan tak pergi, lewat perginya. Sebab mungkin tarikh tu Allah tak izinkan. Nama kita tak ada senarai dalam tarikh tersebut untuk menjejakkan ke tanah haram, terpanggil Allah Ta'ala. Sebab tu doa dengan tuan-tuan, insyaAllah. Doa paling penting. Minta dengan Allah sehat, rezeki murah, insyaAllah pergi. Ya, menghapuskan segala dosa. Kita dah sebutkan tadi tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah hapuskan dosanya, insyaAllah ya. Baik, kemudian secara ringkas lagi, pahala yang sangat berlipat ganda, memang luar biasa lah ya. Kemudian imannya semakin kuat, memang volume tinggi tuan-tuan. Sebab kita kat sana apa lagi? Ibadah, lagi apa? Ibadah, makan, shopping. Masih itulah, shopping tinggal lah. Tapi ibadah, rehat, ibadah, rehat, ziarah. Kalau shopping itu orang marah sebut, tapi nak bagi tahu itu je lah. Ibadah, ziarah, rehat. Ibadah, ziarah, rehat. Sepanjang berada di sana 12 hari 10 malam. Tapi kalau yang haji 45 hari, pergi balik tolak 1 hari 43 hari, sebulan setengah sana tuan-tuan. Apa lagi nak buat sana? Apa lagi nak buat sana tuan? Tak ada apa dah. Kecuali yang bertugas, kita tu tak nafikan. Tapi kita yang pergi orang awam ni tuan-tuan, ibadah, ziarah, rehat. Ibadah, ziarah, rehat. Rehat tu dalam kurungan tidur dan makan. Itu je. Makan pun dah siap dah 1 hari 3 kali. Dah tak fikir dah nak makan. Tahu? Luar biasa tuan-tuan. Ya. Sebab tu dia punya semangat lain macam. Sebab tu majoriti tuan-tuan, balik daripada sana kita akan tengok ramai manusia yang mula pergi ke masjid dan kita harap dia istiqamah. Itu je nak bagi tahu. Kan? Baca Quran, kita harap dia istiqamah. Itu yang paling penting. Rajin bersedekah, kita harap dia istiqamah. Itu sebab itu aktiviti yang berada di sana hampir 24 jam sepanjang berada di bumi tanah haram ya. Kemudian ibadah yang terbaik dan seterusnya. Baik, secara ringkas tuan-tuan. Okey, umrah secara ringkas ya. Umrah kita dah sebut tadi mengunjungi Baitullah pada tempohnya sepanjang tahun ya, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Ini umrah ya. Dari segi rukunnya dia taklah seberat macam rukun haji, cuma bezanya dia tidak ada wukuf ya. Kalau haji ada wukuf, umrah tak ada wukuf. Itu beza ketara antara umrah dan haji. Jadi umrah ni tuan-tuan, perjalanannya insya-Allah ya. Umrah dan haji perjalanannya lebih kurang aja, cuma ada beza sikit lah kan. Kalau umrah ni tuan-tuan yang dah pergi, insya-Allah saya faham. Maknanya dia sampai ke sana, biasa naik flight, biasanya nanti dia akan niat ya, umrah di atas kapal di satu kawasan Qar Manazil. Kawasan tu kalau tuan-tuan pergi Taif, balik singgah situ tempat kita niat atas tu untuk sampai untuk sebelum turun pergi ke Jeddah lah, pada kebiasaannya begitu ya. Okey, kemudian bila sampai kita pun dah cek yang apa semua, itu dah khusus umrah pula ya kan. Tapi bila dah sampai, terus tuan-tuan akan mengerjakan umrah dengan mengelilingi Kaabah yang namanya tawaf ya. Lepas tawaf 7 kali. Tapi hati-hati tuan-tuan, tawaf tak boleh buat main-main, kena berhati-hati, bersungguh-sungguh, kerana dia melibatkan banyak perkara yang perlu dijaga, terutamanya wuduknya, terutamanya dari segi kiri kanan bahunya kan, itu kena jaga. Lepas tu tawaf kena jaga betul-betul
Sampai peringkat kalau kita mengaji tuan-tuan, kalau kita kat sana pesan dia jemaah kena ada ilmu, jangan ikut orang. Sebab masa tawaf ada jam, aku ikut orang tu, niatnya dah lari, bimbang tawafnya boleh jadi batal. Sebab tu dia mesti kena ada ilmu. 7 kali yakin dengan zikir dan sebagainya, insya-Allah. Habis tuan-tuan akan mengerjakan sa'i. Pada kebiasaannya terus mengerjakan sa'i. Mula Safa, habis Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali habis, lepas tu tahallul habis. Itu perjalanannya. Dan kalau segi masa, pada kebiasaannya start mula tawaf sampai sa'i biasanya lah antara 2,5 ke 3 jam. Itu kalau agak sibuk. Kalau tak sibuk tuan-tuan, tak sampai 2 jam boleh habis. Itu perjalanan umrah. Saya ingat yang itu tuan-tuan boleh tak berat sangatlah. Yang penting dia niat aja ketika mana untuk mengerjakan umrah. Lepas tu okey dah. Tetapi yang kita nak lihat adalah perjalanan haji yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di mana kita kena tahu bila haji itu dia terbagi kepada 3. Ifrad, tamattu dan juga qiran. Pada kebiasaannya orang Malaysia pergi ke tamattu. Tamattu ni haji yang bersenang-senang sikit. Bukan senang-senang saja tuan-tuan, sebab memikirkan kita sampai awal di sana dan mungkin kita tak sanggup nak menjaga pantang larang dalam mana kita ihram. Kalau kita buat tamattu ni kan dia mudah sikit. Tapi orang yang ifrad, haji yang sangat luar biasa. Kalau tamattu ni, dia rankingnya biasanya paling tinggi itulah ifrad. Mengerjakan haji dulu, kemudian umrah dalam bulan haji yang sama. Itu ifrad. Kalau tamattu ni mengerjakan haji dan umrah pada tahun yang sama. Kemudian qiran, dia niat haji dan umrah diniatkan sekali. Tapi orang Malaysia pada kebiasaannya mengerjakan tamattu sebab sampai awal. Tu kalau khusus haji tuan-tuan akan dijaga. Tapi 3 ni kita kena tahu. Dan kebanyakan saya akan sebut lebih kepada tamattu lah. Sebab itu yang biasa orang Malaysia pergi. Kecuali yang pergi hujung-hujung. Pergi hujung. Kita diam tak diam hari apa rupanya itu ada penerbangan last kan? Hari Allahumma salli ala sayyidina. Saya lupa. Ni semalam kemarin saya ingat 3 hari lepas kot. Dah bukan 3 hari lepas. Semalam saya kursus. Iyalah, betul lah. Hari Senin. Hari Senin tu sebab saya ada bengkel, ada kursus sikit dekat tu, buka radio dengar. Dia kata kalau tak malam tadi atau hari ini, kata dia ada penerbangan last jemaah haji daripada Malaysia. Kalau tak malamnya, semalam macam itulah ada lagi. Jadi kalau yang itu dia nak buat ifrad, boleh. Itu paling bagus sebab dia salah satunya tingkatan haji yang paling tinggi dan dia tak kena dam. Tu kan. Tapi dia kena jaga pantang lah. Kalau hari Isnin dia sampai, terbang hari Isnin, katalah dia terbang hari Isnin sampai Isnin, Selasa, Rabu, dia 2 hari je. 2-3 hari ni maknanya dia kalau nak pakai ihram tu dia tak ada masalah sangat. Tapi kalau tuan-tuan pergi haji awal, bukan kan kata masuk Zulhijjah, bulan haji kan mula daripada Syawal. Hujung Syawal dia terbang, niat ifrad. Itu sangat luar biasa. Daripada sampai nak 10 Zulhijjah tuan-tuan, pantang larang. Jaga tuan-tuan. Ihram lah 24 jam. Sanggup? Kalau boleh buat, silakan. Ada orang buat? InsyaAllah ada. Saya tak kata tidak. Ada yang buat mungkin. Kenapa lama sangat? Sebab ini soal penerbangan. Sebab tu hurufnya orang akan buat haji tamattu. Maknanya terbang, niat buat umrah dulu. Lepas buat umrah, macam saya sebutkan tadi itulah lepas buat umrah, kemudian dah siap, dah habis tahallul, dia pun bebas. Macam orang sana pakai baju biasa, tinggal ibadah ziarah apa dan sebagainya. Bila perjalanan haji, pada kebiasaannya tuan-tuan, tengoklah sama dia nak buat nafar awal ataupun nafar sani. Saya cerita nafar awal dululah tuan-tuan, perjalanan supaya nampak sikit. Kalau saya salah tolong ingatkan sebab dah lama dah
pergi tuan-tuan duk bila yalah dalam pergi satu hal lah ya. Kemudian bila dah musim macam ni, kita ada jemaah tanya, kita membaca balik, study balik, duk ingat balik ya. Jadi pada kebiasaannya hari tengah travel dia buat nafar awal. Bila nafar awal ni mana hari ke-8, hari tarwiyah tu. Hari tarwiyah kita semalam ya. Tapi mereka hari tarwiyah hari ke-8 pada 8 hari Isnin dia sudah bergerak pergi ke Mina. Ini sebahagiannya lah. Ini kalau nafar awal. Nafar awal maknanya dia meninggalkan bumi Mina sehari lebih awal daripada nafar sani. Itu je. Maknanya dia akan niat dekat hotel, kemudian naik bas, nak jalan kaki, silakan. Tak ada masalah. Yang kuat, muda, gagah, ada pengalaman, jalan kaki tuan-tuan. Boleh. Tak jauh, dalam 7 km kalau tak salah saya. Boleh jalan kaki tuan-tuan. Tapi jam Malaysia dia tak bagilah. Pasal kita alhamdulillah pada kebiasaan tabung haji telah menguruskan. Ya, mana kenderaan semua tuan-tuan akan menaikkan bahas senang kata, pergilah ke Mina. Pada hari ke-8 tu dah ke sana dah. Dengan dalam keadaan kita berihram. Ya, tunggulah hari ke-8, kemudian hari ke-9 pada pagi tu biasanya baru bergerak ke Arafah. Cuma kalau ada setengah-setengah yang buat nafar sani, dia hari ke-8 tu dia tak pergi ke mana lagi ke Mina, tak. Dia nanti daripada hotel dia akan terus pergi ke Arafah. Ya, jadi dekat Arafah dia hari ke-9 pagi tuan-tuan, biasa akan pagi akan pergi ke Arafah. Dan orang Malaysia ni dijaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok yang wukuf semalam, ada tengok tak wukuf semalam? Ada tengok? Ibu-ibu ada tengok kan? Ada? Tak ada. Semalam lupa. Sudahlah. Boleh tengok ulangannya. Yang tuan-tuan tengok kat Jabal Rahmah ramai-ramai tu, saya rasa mungkin ada orang Malaysia kat sana, kalau ada pun terlalu sedikit. Mungkin yang dengan kalau dia pakai furada ke apa, ia mungkin begitulah. Tapi kalau tabung haji dia tak begitu. Ya, sebab dia ada tempat dia. Ya, nanti bila sampai ditempatkan supaya jangan hilang. Ya, supaya jangan hilang tuan-tuan. Ya, kalau orang ada pengalaman tak apa tuan-tuan. Yang tak pernah ni, dengan manusia dikatakan 2.5 juta orang tuan-tuan ya. Jangankan kata berjalan jauh tuan-tuan, jalan sebelah sikit je hilang terus tuan-tuan. Ini realiti. Sebab tu tuan-tuan, kita selalu minta dengan Allah supaya Allah permudahkan. Ya, mana kita kat sana akan biasa pagi tuan-tuan, mesti biasa je pagi, supaya jangan ada masalah apa-apa. Sebab waktu wukuf akan bermula selepas gelincir matahari. Senang kata waktu zuhur hinggalah tenggelam matahari. Ada yang mengatakan sampailah sebelum terbit fajar hari ke-10 Zulhijjah. Tengok pandangan. Itu tuan-tuan, waktu wukuf ni tuan-tuan, masya-Allah sangat luar biasalah. Ibadah yang sangat luar biasa, manfaatnya sangat biasa, doa mustajab luar biasa, hari yang paling mulia. Ya, sebab itu kalau hari dalam seminggu Jumaat hari yang paling mulia, kita tahu. Tapi dalam setahun, kalau ikut hadis Nabi SAW, hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Itu kan, ini sangat penting sebab haji itu di Arafah. Mana akan wukuf di sana tuan-tuan. Dan pada kebiasaannya orang Malaysia ni akan wukuf sampai maghrib. Ya, dan di sana tuan-tuan kalau tengok siaran semalam, mereka solat di masjid namanya Masjid Namira, yang digunakan hanya setahun sekali tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah, kalau boleh pergilah masjid tersebut. Tuan-tuan memang tak boleh masuk. Memang saya tahu masjid itu ditutup. Ya, itu hari kita buat jamaah sampai sana pun tutup tuan-tuan. Memang sebab tu masjid itu hanya setahun sekali saja digunakan. Tapi tengok bila solat, masya-Allah sangat luar biasa. Dalam masjid penuh, luar masya-Allah. Ya, 25 juta orang. Ramai sangat. Tapi orang Malaysia biasanya setakat saya tahu tak ada kat situ, sebab kita biasa berada di kawasan sebutkan tadi. Kan? Wukuflah dekat situ sampai waktu solat memang zuhur asar jamak. Ya, kemudian nanti bila kita dah berdoa, ya, biasanya lepas kita khutbah nanti akan dikatakan okey, sekarang masing-masing berdoalah, ikutlah hajat masing-masing tuan-tuan. Munajatlah betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah, di antara doa-doa yang sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat luar biasa.
Ya, kenalah munajat kat situ, habis dah situ tuan-tuan, kemudian pada kebiasaannya sampai maghrib, kemudian kita akan mendirikan solat fardu maghrib dan isyak secara berjamaah. Ya, kemudian jamak lagi tuan-tuan ya. Habis tuan-tuan mula bergeraklah pergi ke menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana tuan-tuan. Sebab dia akan bermula selepas tengah malam. Ya, ada kat sana. Tapi orang Malaysia pada kebiasaannya ini untungnya lah. Ya, biasa kalau yang dengan tabung haji ni tuan-tuan biasanya akan dibawa ke sana, diturun kat sana, duduk dekat sana, kat padang tuan-tuan, pada masa biasa orang letak letak canvas saja tuan-tuan ya, canvas je. Situlah kutip batu dan sebagainya. Kan? Tapi yang kita tahu kadang-kadang dibagilah batu tu. Kita akan berada di sana ya, solat, baca Quran, zikir, rehat dan sebagainya. Sebab tuan-tuan kena maklum bahawa mengerjakan haji ini sangat penat. Tuan-tuan ya, sangat penat. Sebab tu kesihatan kena jaga. Kena jaga tuan-tuan. Sebab dia sangat penat, kena jaga dengan cuaca yang sangat panas ya. Jadi kita berada di sana dan pada kebesokannya, besoknya malam tersebutlah dia akan bagi tahulah sembah lepas 12 malam, 1 malam 2 malam tu yang tertidur sekejap rehat tak apalah. Ya, sebab kita menunggu kenderaan untuk bergerak balik ke Mina. Itulah perjalanan dia. Sampai dekat Mina tuan-tuan, kita pun rehat apa dan sebagainya. Biasanya ya, pada keesokan paginya orang akan bergerak pergi ke Jamarat ya, untuk melontar jamrah Aqabah. Ya, jamrah ada 3 ya, ula, wusta, Aqabah. Kecil, sederhana, besar. Ya kan? Tapi tuan-tuan jangan susah hati. Kalau tuan-tuan orang Asia ni minta maaf cakap lah tuan-tuan, biasa dengar terus muasim tuan-tuan boleh tengok hari ni tuan. Memang jauh. Pergi balik 7 km. Tapi dia bagus sebab macam itu tuan-tuan, sebab dia sangat teratur, sangat baik. Ya kan? Dan bila tuan-tuan naik ke atas sana tuan-tuan, dia biasa jumrah yang awal, yang tengah ni ditutup. Adalah pegawai polis akan jaga, dia kata macam tu, sana terus jalan. Kita pun ya aku cakap Arab, dia pun faham tak faham je lah ya. Habis saja hujung, kemudian kita melontar jamrah. Lepas tu yang pergi ni saya pesan juga jemaah kan sebab itu hari dia kata yang sebab sembang, nanti kalau ke sana jangan nampak sangat kalang kabut. Kita semangat nak melontar jamrah sebab nak tahallul awal kan, kita tu. Tapi jangan macam itu, sebab melontar jamrah itu adalah ibadah. Kita tuan-tuan start daripada kita wukuf tuan-tuan, kan saat kita ihram tu ibadah je tuan-tuan. Kan, jangan melontar jamrah tu batu walaupun 7 kali tuan-tuan, itu ibadah tuan-tuan. Jadi kita buat yang terbaik. Kita pesan jangan kita dekat, bila kita sampai kat pojokan belah sini tuan-tuan, dia ramai orang kan. Ya kan, ramai orang ni tuan-tuan. Jadi kita pun sebenarnya kita boleh ke sebelah tepi belakang sini, pusing belah sana, lagi lapang tuan-tuan. Memang kita dalam keadaan tenang saja tuan-tuan, insya-Allah. Ya, habis tuan-tuan, kemudian bolehlah kita bertahallul awal kan. Tahallul tu biasalah gondol rambut lah, biasanya orang lanang gondol lah, orang perempuan potonglah rambut tu, guntinglah 3 helai, kemudian selesai. Itu baru tahallul awal. Baliklah nanti kita pergi ke Mina, berjalan kaki lah tuan-tuan. Itu pun ilmunya kalau ngaji khusus tuan-tuan akan dengar, ada orang dia tak balik situ, dia pergi balik hotel. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi itu ceritanya lain, macam mana dia pun kena batang balik ke Mina untuk mabit di Mina dalam beberapa jam yang ditentukan, baru dia boleh melontar hari esoknya. Itu kewajipan. Saya ada pengalaman di situ, tidur tepi jalan kat Mina tu. Ya, ada sebab kenapa dan mengapa. Alhamdulillah dapat ilmu di situ. Tapi pada kebiasaannya kita pun patah balik pergi ke Mina kan, kat kemah sana tuan-tuan ya, untuk hari yang seterusnya dan seterusnya. Dan pada kebiasaannya yang nafar awal dia sampai hari ke-12 saja. Hari ke-12 saja balik melontar, siap-siap balik pergi ke Mekah untuk buat tawaf haji dan sa'i haji. Tapi kalau orang yang nafar sana dia akan duduk terus sampai hari ke-13 ya. Hari ke-13 barulah dia balik ke Mekah untuk tawaf dan sa'i haji. Cuma jangan terkejut tuan-tuan bila tengok live, kenapa orang sa'i tawaf sa'i ni tak pakai ihram? Nampak tak? Fikir kita kalau tawaf mestilah kita nak
pakai umrah, pakai ihram kan, pakai apa, kain ihram tu. Tak, sebenarnya tidak, sebab kita sudah tahlul awal tadi. Maknanya orang akan tawaf haji dengan sa'i haji dengan hanya berpakaian biasa sahaja. Itu bezanya. Dan selepas itu tuan-tuan, dia tak ada, kalau tuan-tuan nak gunting rambut pun boleh, tak gunting rambut pun tak ada masalah. Ya, itu perjalanan untuk haji tamattu lah, ya. Yang melontar jumrah tu sama je lah, cuma besok hari sorry, saya lupa hari yang hari pertama tu 10 Zulhijjah tu kan, hari raya tu kan, tengok lontar yang satu kan, tapi hari esoknya yang tu 3 jamrat, yang 777, kemudian besoknya pun sama 777, kemudian kalau sampai yang Farsani hari yang ke-13 pun sama, ikutlah itu, ya. Itu semua perjalanan tu memanglah agak jauh, penat. Sebab tu yang dalam keadaan uzur, kalau ada belanja lebih tak ada masalah, tuan-tuan duduklah satu kawasan yang dekat dengan jamarat, kurang 1 kilometer, tuan-tuan bayar lebih sikit untuk dekat. Yang uzur, yang dalam keadaan memang tak kuat, gautnya luar biasa, bayar lebih sikit pun tak apalah, sebab bimbang kalau kita jalan jauh kakinya tak kuat, jadi masalah lain, ada dibimbang, tuan-tuan. Ya, saya ingat cukuplah tuan-tuan untuk sedikit perkongsian perjalanan untuk haji dan umrah, insya-Allah. Wallah alam. Oh, panjang tu Ustaz. Dia asal begini Ustaz, sebab tu dia kena pergi haji, pergi umrah mesti kena ada ilmu. Bahaya kalau kita buat satu ibadah tak ada ilmu, kan? Jadi kalau misal kata masa dia, kita bimbang, masa jangan kata nak tawaf sa'i, masa dia pakai ihram saja tu pun, bila dia tak ada ilmu, dia tak ada niat, satu hal. Macam mana lah dia nak mengerjakan umrah? Kemudian dalam keadaan dia berihram dengan pantang larang tak dijaga pun satu hal. Sebab tu saya berkeyakinan paling kurang sebelum dia pergi dia ada ilmu. Boleh jadi dia lupa saja, kan? Tapi yang paling penting, bila mana dia sudah niat umrah, kemudian dia kan ibadah umrah yang wajib dari segi lafaz bacaan cuma niat aja, yang lain tak ada bacaan pun tak ada apa, dia ibadah perbuatan kan. Maknanya dia tahu ni umrah kena tawaf 7 kali, okeylah, dia tahu dah tu, kan. Kemudian dia sa'i habis 7 kali, dia tahu dah tu. Tapi dia kena tahu betul lah, sebab bimbangi masa dia pergi dia tahu, tapi masa dia buat ibadah tawaf tersebut, tawafnya tak sempurna. Contoh, ini sudah berlaku tuan-tuan. Orang tu pergi buat tawaf, biasa kita nasihat habiskan, kan, dia tak habiskan. Lepas tu dia pun balik rehat, lupa langsung. Pakailah pakaian, kan? Jadi dia tetap kena habiskan dia punya tawaf atau umrahnya, tapi kena dam, ya. Tu panjanglah tu Ustaz ceritanya, ya. Kalau dam ni pun panjang cerita. Tu pun saya taklah pakar sangat, tapi asas-asasnya tahu, ya. Berkaitan dengan pedam-dam ni lah, insyaAllah. Okey tuan-tuan, cukup sekat ni saja. Terima kasih. Dan kepada yang ada rezeki yang melaksanakan ibadah korban, lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah terima ibadahnya. Dan kalau misal kata belum sempat nak cari lembu kambing, sempat lagi, tak ada alasan lah. Sebenarnya tak ada alasan, sebab dulu kita kena pergi kandang, betul, tengok lembu kambing. Siapa ayah? Sekarang tak ayah. Tengah kita tengok Upin Ipin boleh udah kambing tu, kan. Wah, aku ada kambing. Nang dia tekok kandang orang. Wah, tu lah, okey. Internet kambingnya. Okey kena. Okey kena ya. Ya, aku singkuilah. Tak bayar dia. Dah selesai. Itu pun kita tak payah. Dia dah malas nak sembelih. Apa bagus dia sembelih kan. Dia wah, aku nanti tekak rumah rasi ya. Iya, pun boleh, tak ada masalah. Laju semua ekspres sekarang tuan-tuan. Masya Allah, ya. Tapi pahalanya kurang lah, kan. Paling bagus pergilah tengok. Kemudian kalau boleh masa sembelih kita sembelih, kalau berani. Kalau tak berapa berani macam aku yang tak pernah nyembelih ni tuan-tuan,
Kurang-kurang kita nampaklah orang sembelih kan. Itulah. Jadi kalau nak ibadah tu ibadah sungguh-sungguh, tak dapat satu ekor, satu bahagian pun jadi. Tak dapat luar negara, dalam negara pun okey. Ya, tuan-tuan ya. Itu kalau yang ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, korbanlah tenaga ya. InsyaAllah tetap ada ganjarannya. Tak apa yang tiba-tiba rasa insaf ni belum dapat kambing, cari kambing terus. Masjid kambing boleh terima, kalau lembu stres tuan-tuan. Kan? Tapi tak apalah tuan-tuan, ada kat sini kan korban hari apa nama tuan-tuan, hari ke-13 pun tak apa. Dagingnya pastikan sikit mesti dibagi pada orang miskin. Yang lain tuan-tuan tu pulanglah. Kan? Kambing tu dibakar, dia masak ke apa ke kat surau, kan insya-Allah cepat habis lah tuan-tuan. Ni kadang-kadang kambing tu lembu diperap sampai setahun depan tuan-tuan. Rugi tuan-tuan, rugi. Kalau boleh kambing tu kalau dibakar pun tak apa, kemudian makanlah ramai-ramai ya? Kan lagi bagus. Ustaz tengok kami ni merealisasikan Ustaz cakap ni, kami 3 ekor kami beli dah, semua korban ni. Kami nak panggang tu Ustaz. Ustaz tengok ya, dia tunjuk ni makruh, pasal bawah Ustaz jemput tak ada. Itu saja tuan-tuan, insya-Allah lah ya. Mudah-mudahan Allah berkati. Tak akan berkurangan harta dengan pengorbanan yang kita lakukan insya-Allah. Wallahu alam. Selamat menyambut Aidul Fitri, Aidul Adha. Tersasyuk Idul Adha, dan alhamdulillah pagi tadi pun yang solat berjamaah sudah mula bertakbir. Jadi nanti insya-Allah lepas az-zuhur nanti ya solat kita takbir lah. Jangan terkejut pula Ustaz. Boleh ya. Itu namanya takbir. Takbir apa namanya bawa? Muqayyad. Dia terikat dengan solat. Tapi malam nanti lepas maghrib terus apa namanya? Mursal. Apa maksudnya? Berterusan insya-Allah. So malam ni tuan-tuan kena takbir aja. Terus takbir. Kat rumah tu buka YouTube tu, buka je takbir sepanjang malam tuan-tuan insya-Allah. Ya, kerana apa? Menghidupkan suasana ibadah di dalam keluarga kita insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.